Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleha binti Jasni. Pada hari ini akan membentangkan berkaitan isu dan masalah yang dihadapi di kawasan Paya Bakau. Oleh itu, kumpulan kami pada hari ini telah menyediakan sebanyak 4 isu utama yang sering terjadi di kawasan Paya Bakau. Saya akan membentangkan mengenai 2 isu pertama yang terjadi di kawasan tersebut. Baiklah, isu yang pertama adalah berkaitan dengan pencemaran. Bagaimana pencemaran ini terjadi? Ia lazimnya terjadi akibat aktiviti pembangunan. Aktiviti seperti perkilangan telah menyebabkan sisa toksik, bahan kimia disalurkan di sungai-sungai dan akhirnya menyebabkan hidupan akuatik dan ekosistem Paya Bakau terganggu. Isu yang kedua pula adalah di mana aktiviti pencerobohan manusia dan tebus guna tanah yang menyebabkan ekosistem Paya Bakau terganggu. Bagaimana ianya terjadi? Ianya terjadi apabila manusia telah melakukan aktiviti pencerobohan secara tidak bertanggungjawab dan akhirnya tanah ditambak di kawasan Paya Bakau. Setelah itu, kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan pertanian baru. Contohnya, kawasan pertanian kelapa sawit. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Siti Zainab Betul Khalid, nombor matrik 1466 akan membentangkan tentang isu atau masalah yang timbul akibat daripada kesang pandang darat yang berlaku. Kita teruskan kepada isi yang pertama. Isi yang pertama ialah mengakibatkan hakisan pantai berlaku. Hal ini disebabkan oleh kehilangan penahan ombak yang semula jadi daripada akar-akar pokok yang telah ditebang ataupun ditebus guna akibat daripada pembangunan aktiviti pandang darat yang telah dijalankan. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pemendapan sedimen di muara sungai dan sekaligus menjejaskan kualiti air sehingga menyebabkan berlakunya banjir di kawasan berkenaan. Isu yang kedua yang timbul daripada kesan pandang darat yang berlaku ialah kemusnahan habitat akuatik. Ekosistem hutan Paya Bakau juga menerima ancaman lain iaitu aktiviti pembukaan kolam ikan dan juga udang. Aktiviti ini juga menyebabkan aktiviti tebus guna tanah dan juga penambatan di kawasan hutan Paya Bakau. Selain itu, hutan Paya Bakau juga ditebus guna ditambak untuk dijadikan sebagai kawasan pertempatan penduduk seperti yang dapat kita lihat di kawasan hutan Paya Bakau Bukit Malut di Langkawi. Hal ini akan menyebabkan kemusnahan ekosistem habitat hidupan laut seperti ketam, udang, ikan dan sebagainya, dan hal ini akan menjejaskan pendapatan nelayan di kawasan tersebut. Assalamualaikum, saya Siti Nursyidin binti Muhammad Mukhtar ingin membentangkan langkah untuk mengatasi isu yang timbul pada ekosistem Paya Bakau. Langkah yang pertama adalah program pemeliharaan hutan pesisir pantai. Program penanaman semula pokok Paya Bakau ini mampu memelihara kawasan hutan bakau daripada terus musnah. Peluang kemandiri biji benih bakau adalah terhad, namun tidak semua benih yang jatuh berjaya mencacak ke dalam tanah. Jadi, program penanaman semula ini telah menolong mencacakkan benih bakau yang tidak berjaya mencacak ke dalam tanah. Pihak Jabatan Alam Sekitar telah mengadakan program penanaman semula hutan Paya Bakau untuk memastikan kelestarian hutan Paya Bakau terpelihara. Langkah yang kedua adalah menjaga kebersihan alam. Hutan Paya Bakau boleh dianggap sebagai kawasan penapisan sisa kawasan laut. Namun, hutan Paya Bakau juga dianggap sebagai kawasan penapisan sisa buangan agar tidak dialihkan ke kawasan laut. Oleh sebab itu, amalan penjagaan alam sekitar ini amat digalakkan untuk mengekalkan kelestarian hutan Paya Bakau supaya terus terpelihara seperti mengadakan program gotong royong dengan membersihkan kawasan hutan Paya Bakau bagi mengurangkan masalah pencemaran air di kawasan hutan Paya Bakau. Saya Siti Nurhaliza binti Ismail. Langkah berikutnya bagi mengatasi isu yang timbul pada ekosistem Paya Bakau ialah melalui perundangan. Pemusnahan hutan Paya Bakau boleh cegah melalui penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Misalnya, Akta Perhutanan Negara 1984. Melalui akta ini, pesalah boleh dikenakan pelbagai bentuk hukuman seperti amaran, denda dan penjara. Tindakan tegas
perlu dilaksanakan oleh agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan dengan membuat pemantauan, menangkap serta mendenda pesalah. Di samping itu, pengisytiharan hutan paya bakau sebagai kawasan hutan simpan perlindungan juga penting bagi mengelak dari sebarang bentuk pencerobohan. Langkah yang seterusnya ialah melalui kempen kesedaran. Kempen ini bertujuan menanam rasa perhatian masyarakat terhadap ekosistem paya bakau. Sebagai contohnya, melalui kempen pencinta alam. Sumber-sumber media massa dan media elektronik perlu digunakan dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat, bahkan kepada para pelancong tempatan dan luar negara. Hal ini memberi pendedahan tentang kepentingan paya bakau dan memahami peranan paya bakau dalam ekosistem paya bakau. Melalui kempen ini juga dapat memupuk sikap kerjasama dalam melestarikan paya bakau.